Tuan Speaker, berapa lama masa yang 10 minit. 10 minit. Tuan Speaker, Yang Berhormat sekalian, saya membawa satu usul yang berbunyi seperti berikut. Bahawa Dewan Yang Mulia ini menggesa pihak kerajaan negeri mengambil satu pendirian terhadap gabungan NGO Malaysia, Coalition of Malaysia NGOs Komango untuk proses semakan berkala sejagat UPR yang mengemukakan laporan mengandungi unsur-unsur tidak wajar dalam konteks Malaysia atas nama hak asasi manusia sewaktu sesi UPR tersebut pada bulan Oktober 2013 di Majlis Hak Asasi Manusia Geneva, Switzerland. Izinkan saya, sebelum saya meneruskan usul ini, ada beberapa akronim perkataan yang penting yang harus kita fahami. Yang pertama sekali, apa yang disebut sebagai UPR, iaitu dengan izin Universal Periodic Review, yang mana satu proses semakan berkala sejagat yang diadakan secara berkala di Geneva, yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan hak asasi manusia di kesemua 193 negara anggota PBB. Dan proses semakan di Geneva ini berlaku dan seterusnya proses pelaksanaan terhadap syur-syur asasi dan kemudiannya proses penilaian akan dilakukan terhadap semakan keadaan hak asasi di dalam negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang disebut sebagai Komango? Komango ini adalah merupakan suatu gabungan pertubuhan bukan kerajaan yang mengemukakan satu laporan hak asasi manusia ke atas satu proses UPR tersebut di Majlis Hak Asasi PBB, yang mana yang kedua telah berlaku pada 24 Oktober 2013 Geneva. Apa yang ingin saya sebutkan ini ialah gabungan ini mengandungi 54 NGO dan berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri KDN, dia mengesahkan bahawa Komango ini bukanlah sebuah pertubuhan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966, iaitu Akta 335. Dan perlu juga disebut daripada 54 NGO ini terdapat 15 NGO yang berdaftar dan 39 NGO yang tidak berdaftar. Apakah situasi yang berlaku pada hari ini? Hari ini, pada sesi penerimaan muktamad, iaitu Final Adoption bagi Malaysia di pusingan kedua UPR tersebut, sejumlah 232 syur telah dikemukakan. Dan Malaysia menerima 149 syur, iaitu lebih daripada 2/3, tetapi terdapat pecahan-pecahannya, iaitu 113 syur diterima secara penuh, 21 syur diterima secara berprinsip, 15 syur sebahagiannya dan baki 83 syur ditolak oleh kerajaan Malaysia. Tuan-tuan Speaker, Puan Speaker, apa yang ingin saya rujukkan perkara ini? Apakah perkara teras ke atas penolakan ini? Perkara yang pertama adalah terhadap skop obligasi antarabangsa, iaitu perkara teras yang mana Malaysia dituntut untuk menandatangani Materi Perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights, atau akronimnya disebut ICCPR, yang mana kita berpendapat ianya ditolak kerana ada unsur yang berbahagia terhadap perkara 18, iaitu berhubung dengan hak kebebasan beragama. Dan tentunya kita membawa usul ini, kalau diterima secara mudah, ia akan bakal mengizinkan satu proses pemurtadan berlaku secara berleluasa. Ini perenggan pertama yang ditolak. Apakah perenggan kedua yang ditolak? Perkara kedua, iaitu perkara 6.8, iaitu Malaysia juga dituntut menandatangani Materi International Covenant on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD, yang mana dalam soal ini isu pematuhan tentang kesaksamaan dan tiada diskriminasi. Tentunya perkara ini kalau diterima pakai akan menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang pada asasnya dengan nilai ketimuran yang sangat tinggi, dengan kepelbagaian budaya daripada budaya Melayu, budaya Cina dan juga India, dan kita terpaksa mengikut penafsiran istilah resis perkauman dalam kerangka barat. Tentunya kita patut membezakan, memperjuangkan sesuatu kaum itu bukanlah suatu isu perkauman. Puan Speaker, perkara ketiga yang disebut yang ditolak ialah terhadap perenggan 6.1.1 dan 6.1.2 terhadap istilah
SOGI atau Sexual Orientation Gender Identity ini. Iaitu perkara-perkara LGBT itu, soal lesbian, bisexual, gay, transgender dan sebagainya. Tentu juga ini perkara yang sangat penting sebab di dalam negara kita penerimaan gaya hidup songsang termasuk perkahwinan sejenis ini sangatlah wajar untuk ditolak. Di kampung saya tidak pernah jumpa ayam jantan cari ayam jantan. Saya fikir di kampung-kampung lain juga tidak pernah jumpa lembu betina mencari lembu betina. Puan Speaker yang saya kasih sekalian, seorang Muslim kita percaya terhadap rukun nikah kita ada lelaki, ada perempuan. Jadi tidak boleh ada yang tengah-tengah. Puan Speaker, kalau diterima perkara ini, tentunya dia bertentangan dengan nilai agama lain selain daripada agama Islam. Sebagai contohnya, adakah Kristian, Buddha, Hindu boleh untuk menerima soal perkahwinan sejenis ini? Dan adakah kita juga yang ada di dalam Dewan yang mulia ini mahu anak cucu kita, keturunan kita dengan dasar keturunan yang tidak tentu? Tentunya ini akan menjadi masalah pada masa akan datang. Perkara keempat yang ditolak adalah yang dikaitkan dengan perkara perlembagaan perkara 153, iaitu perlembagaan persekutuan berdasarkan hak istimewa orang Melayu. Jelas disebut itu, kalau perkara ini disebut, dinyatakan, kalau itulah diterima, dia akan menyebabkan suatu perkara yang kita fahami sama ada daripada segi kontrak sosial yang telah pun kita terima bersama. Sebab itu perubahan-perubahan yang bersalahan dengan semangat pengisytiharan Pelan Tindakan Vienna 1993 terhadap hak-hak prinsip hak asasi manusia, yang mana ia menekankan pelaksanaan prinsip ini sebenarnya haruslah mengambil kira realiti setempat ataupun perkara-perkara sejagat. Dan kita harus ingat daripada isu yang melampau ini, kalau mengikut Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Seksyen 4 itu, yang mana selagi ia tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, dan kalau ianya bercanggah, ianya sesuatu yang tidak dapat diikuti. Kita ingat dalam kes apa yang berlaku di Sweden, ya, bagaimana rakyat Malaysia kerana memukul anaknya, akhirnya dia dihukum penjara lebih daripada 10 tahun dan lebih daripada setahun. Dan kita kena ingat, kita menghormati undang-undang di Sweden, walaupun sebahagian besarnya daripada kita ini, walaupun dalam Islam itu kita benarkan juga memukul anak bermula dengan 10 tahun. Puan Speaker, sebab itu kalau perkara-perkara ini, sebagai contohnya perkara 5, soal hak privasi perkahwinan kehidupan berkeluarga. Sebab itu saya fikir rakan-rakan kena bagi suatu pengukuhan terhadap pemahaman ini, terhadap prinsip perkahwinan dan kehidupan keluarga. Saya nak memetik apa yang disebut di Parlimen oleh ahli Parlimen DAP Beruas, yang mana beliau mencadangkan pada ketika itu agar kerajaan mewujudkan satu undang-undang supaya perkara kedudukan. Yang Mohd Sungai Panjang boleh berhenti dulu. Ringkaskan ya. Okay. Sudah hampir nak masa. Sebab itu saya nak minta rakan-rakan dalam PAD supaya memberi tarbiyah yang lebih kepada rakan-rakan di dalam DAP. Apapun keadaannya, perkahwinan demi membenarkan kedudukan ini tidak wajar untuk berlaku. Tidak tahulah kalau PAS yang ada pada hari ini, sebab PAS di kampung saya masih lagi PAS Jawi. Tapi saya tengok di sini gambar yang PAS Rumi. Penjelasan. Bangi. Apa Jawi? Ini minta celahan lah. Celahan. Sebab dia tanya pasal PAS dan Jawi dan Rumi. Apa dia Jawi Rumi tu? Okey, dia PAS Jawi adalah PAS yang mencatat notanya dengan tulisan Jawi. PAS Rumi ialah PAS yang mencatat notanya dengan tulisan Rumi. Ini makna PAS Jawi. Tapi ada sebahagian besar daripada rakan-rakan saya, mungkin daripada tempat dia PAS Rumi. Dia mencatat nota dengan tulisan Rumi. Sungai Panjang. Kalau tak nak orang mencelah dan ambil masa perbahasan, jangan buat tuduhan macam tu. Ini bukan tuduhan, saya nak tengok je. Sebab Taman kalau Templar. betul dia tulis dalam tulisan Jawi, dia PAS Jawi. Taman Templar nak mencelah, boleh atau tidak? Boleh, saya benar. Sungai Panjang, UMNO Rumi ke Jawi? Soalan yang sama. Betul tu bagi pihak. Taman Templar. Teruskan Templar. Saya berikan Templar lah. Saya sedang boleh. Soalan yang sama telah pun dia ajukan. Iaitu soalannya ialah Yalah, kata PAS Rumi, PAS Jawi. Yang bercakap tu Rumi ke Jawi? Ke tak Jawi?
Saya dua-dua. Saya UMNO Rumi dan Maksudnya UMNO dua-dua bukan lah. Maksudnya dua-dua bukan lah. Mohon celah Puan Speaker. Cukup. Berapa minit saya dibenarkan? 2 minit lagi. 2 minit. Saya ingat. Saya teruskan. Boleh? Boleh? Tak apalah kakak saya bagi. Bagi. Terima kasih. Saya nak tanya pematang. Bukan pematang. Sungai panjang. Sungai yang terlalu panjang. Tapi air masih tak cukup lah kat dia tu kot. Dia bangkit tu. Tak apa. Yang memansuhkan subjek Jawi tu nak tanya. Menteri mana ya? Ini yang baik sekali bila subjek rupanya dia jadi perdebatan hangat. Subjek Jawi dan juga subjek Rumi. Saya nak kelaskan, dia ada dua. Saya dah jelaskan tadi. Ini soal PAS Jawi adapun PAS Rumi. Tapi pada saya, pada hari ini sama ada dia Jawi ataupun dia Rumi, dia kena wajar menyokong usul yang saya bawa. Sebab usul yang saya bawa ini tidak ada kena-mengena, saya tidak ada mencemar orang lain. Cumanya satu senario berlaku dan perkara ini mesti ditolak sama sekali. Sekincan, jangan buat tangan begitu. Puan Timbalan Speaker, perkara terakhir iaitu perkara yang ke-6 adalah berkaitan dengan adakah sebenarnya agama-agama lain terasa dianiaya di dalam negara ini. Saya nak rujukkan suatu statistik. Saya nak sebutkan berdasarkan statistik yang saya terima, Islam lebih kurang 61%, Kristian 9.2%, Buddha 20%, Hindu 6% dan lain-lainnya. Di Selangor ini, kalau kita lihat, kita masih lagi cuti kita hari Ahad. Ya? Tetapi kalau kita nak ikut betul-betul, kalau majoriti di kalangan kita beragama Islam, cuti kita hari Sabtu. Tapi ini sebenarnya dasar yang terus subur, tidak ada masalah. Saya nak buktikan ini tidak ada diskriminasi. Yang kedua, saya nak sebutkan juga berdasarkan statistik yang sedia ada. Rumah ibadat dekat Malaysia, kita ada masjid 5,000, Tok Kong ada 2,000, Kuil ada 1,400, Gurdwara ada 78 dan gereja ada 524. Data yang saya dapat di Selangor ini, masjid ada 305, Tok Kong 158 buah, Kuil 137 buah, Gurdwara ada 4 buah dan gereja ada 31 buah. Jadi maknanya soal pengamalan agama-agama lain selain daripada Islam, saya nampak tidak ada masalah di dalam negara itu. Sebab itu dalam perkara ini juga, dalam laporan ini disebut soal pertembungan antara Syiah dan juga Sunni. Dan saya nak sebutkan dalam konteks Malaysia, Jawatankuasa Fatwa 1996 menetapkan ajaran Islam pada akidah, syariah dan akhlak pegangan ahli sunnah wal jamaah saja boleh diikuti, disebar selain darinya Syiah adalah bercanggah dan dilarang. Dan disebut juga Fatwa Kerajaan Malaysia 1990, Fatwa Kerajaan Selangor menetapkan fahaman Syiah juga bercanggah dan perlu disekat. Puan Timbalan Speaker, akhirnya saya nak merumuskan bahawa soal perkara ini adalah perkara yang mesti disokong. Kerana apa? Kerana saya lihat apa yang berlaku pada hari ini, soal hak asasi ini bertembung dengan nilai budaya setempat. Asalkan hak asasi yang tidak bertembung dengan nilai budaya, dari sudut perlembagaan, ia boleh diterima. Tetapi oleh sebab itulah, sebanyak mana syur yang dikemukakan daripada 232 syur, iaitu berkaitan dengan terma 149, 113 perkara 232 syur, mana ada terma yang ditolak, dan 6 perkara 83 syur-syur yang ditolak ini adalah berkaitan yang bertentangan dengan nilai. Terima kasih Sungai Panjang. Boleh duduk sekarang. Siapa nak menyokong usul ini? Puan Speaker, saya menyokong. Thank you. Tak nak bahas? Baik.